Tak ramai orang Malaysia pergi sana, sehingga kan orang Pakistan yang pelik tengok kita. Sehingga kan sebenarnya TV di Pakistan membuat liputan. Bayangkan rombongan TV datang interview kami. Rasa macam artis, babe. Itu antara perkara yang unik dan juga rare lah yang kita alami ketika travel di Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua subscriber kita daripada Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Harap-harap semuanya dalam keadaan sihat dan terlindung daripada COVID. InsyaAllah seperti biasa bersama saya ni kita nak cerita lagi. Tak habis lagi sebenarnya cerita pasal Pakistan. So kalau sebelum ni saya dah kongsikan persediaan sebelum pergi Pakistan, boleh tengok video dekat sini. Dan kemudian pengalaman-pengalaman travel saya dekat sana, dekat series video kita dekat, boleh tengoklah kat sini. Salah, kat sini. Okey. Hari ni saya nak kongsikan pula perkara antara benda-benda yang rare ataupun pelik yang kita alami ketika travel di Pakistan. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. Yang pertama adalah tentang ganja. Pokok ganja. Jadi mungkin seperti yang kita tahu, pokok ganja ni kan dadah kan, untuk buat dadah cannabis kan. Kalau macam di Malaysia dan kebanyakan tempat di seluruh dunia diharamkan penanamannya. Tetapi di Pakistan ni pokok ganja ni sebenarnya tumbuh melia. Salah satu yang unik kita jumpa di tepi pondok polis. Agak pelik juga dekat kawasan kampung kat Karakoram tu. Kita berhenti sekejap untuk toilet, kemudian kita jumpa pohon ganja tu. Jadi pokok ganja ni satu perkara yang biasa. Malah bila saya jumpa dengan orang tempatan di sana pun, dia cakap sebenarnya pokok ganja di Pakistan ni dia orang buat untuk masakan. Bila masak masuk sup lah dan sebagainya. Jadi dia macam dah jadi macam daun sup. Setengah-setengah tempat macam kat Malaysia ni rasa tak jumpa dah kot pokok ganja kan. Tapi kat sana kita senang jumpa lah. Yang kedua antara yang menarik dan pelik yang saya tengok di Islamabad, di Lahore sehinggalah ke Hunza Valley, kebanyakan lelaki mereka pakai baju kurta. Pakaian tradisi tu memang diraikan. Kalau macam kita kat Malaysia kan, nak jumpa orang pakai baju Melayu ni susah sangat lah kan. Betul, paling-paling jumpa orang pakai baju Melayu ni pada hari orang kahwin, ada keramaian, hari Jumaat, hari raya kan. Jadi barulah kita boleh nampak ada orang Melayu pakai baju Melayu. Tapi kalau dekat Pakistan ni, setiap hari pakai kurta. Macam t-shirt bagi diorang. Orang yang buat construction pakai kurta. Orang yang pergi kerja pakai kurta. Yang berniaga kedai makan pakai kurta. Bayangkan daripada bandar sehingga Ceruk Kampung, pakaian tu tetap tak hilang. Satu benda yang saya respect jugalah. Saya tak tahu agak Malaysia boleh ke kalau kita pakai baju Melayu. Mungkin budaya memakai baju Melayu di Malaysia kita dah hilang, dah tak macam mereka di Pakistan. Pakistan ni budaya pakai pakaian tradisi diorang ni, pakai baju kurta ni memang kebanggaan dan juga satu warisan tu tak hilang. Ada je mereka yang pakai t-shirt, pakai jeans, tetapi majoritinya memang diorang akan pakai kurta. Malah kalau perasan bukan sahaja di negara mereka, kalau kita tengok dekat Nilai 3 jumpa warga Pakistan dekat Malaysia sekalipun, mereka ada yang terus setia memakai kurta tu. Huge respect lah bagaimana mereka boleh memelihara budaya mereka itu, tradisi itu tidak dihilangkan. Itu antara perkara yang unik dan juga rare lah yang berada di Pakistan. Antara makanan yang rare dan unik juga untuk kita rasakan bila kita pergi Pakistan ni adalah yak. Yak ni macam lembu yang memakai sweater tebal. Yak ni kita tak boleh jumpa dekat bahagian bandar-bandar dia. Kita akan jumpa bermula di kawasan pergunungan. Terutamanya di kawasan Hunza Valley ni yak ni banyak. So, bila kita berada kat sana, saya tengok yak ni memang dia bulu dia tebal dan bukan sahaja untuk dibela untuk bulu tetapi juga untuk susu, malah untuk daging dia sendiri. Dan ketika kami berada di sana, kami juga mengambil peluang untuk merasakan bagaimanakah rasa daging yak ni. Jom kita tengok pengalaman kita di sana. Malam ni kita di Shimshal sedang menikmati daging apa? Yak. Yak special. Not hot. You cook can. Lembut dan sedap. Apa ni? Macam mana rasa dia? Jangan. Mari kita masukkan air. Sedap. Yak. Memang tak pernah rasa. Ayo. So ni nak buka kepala yak. Ni kepala dia. Ni yang dah tak ada rupa.
Ni yang dah dimasak lah. Sedap. Macam gulai kampung. Macam apa? Macam gulai kampung. Macam gulai kampung. So Ayu, how's the taste of the yak? Ada bau yak. Dia tak hanyir. Kena ni kalau makan yak yang berbau. Baru boleh kahwin dengan orang kat sini. Tapi Itu dia. Pengalaman kami makan yak di Hunza Valley. So itu dia masak macam masak-masak gulai sikit kot kan. Itu ketika dia masih di Shimshal tu. So dia ada stok daging yak tu, dia masakkan untuk kami. Memang rasa dia macam kambing campur lembu. Dia ada bau-bau sikit, ada bau-bau yak tu. Tapi setengah orang mungkin tak boleh terima kot rasa dia. Jadi kalau kita ni yang suka mencuba makanan, bolehlah cuba untuk makan yak ni. Kepada anda yang tengah menjeling-jeling baju yang saya pakai ni, jangan tengok saja. Jelingan anda tak boleh menyebabkan anda pakai baju ni. So, pergi ke ruangan description dekat bawah. Ada link yang disediakan. Boleh beli di situ dengan pembelian RM40 sahaja. Anda boleh mendapat sehelai baju macam yang saya pakai ni. Seterusnya yang rare dan pelik dekat Pakistan ni adalah bagaimana tak ramai orang Malaysia pergi sana. Sehingga kan orang Pakistan yang pelik tengok kita. Sehingga kan sebenarnya first trip kami ke Pakistan, kami bukan sahaja disambut meriah, malah TV di Pakistan membuat liputan. Bayangkan termasuk TV babe. Masuk TV. What I've heard and in the news compared what I've seen, actually Pakistan is very peaceful and is very safe for tourists and for people to travel here. KPK is an area where it was not even in a plan, and honestly I felt that I really felt good all the way through. Like I said, that there is no but inkling in me to feel that we were in any way threatened in the situation. Di hari terakhir di Pakistan, rombongan TV datang interview kami. Rasa macam artis babe. They see me rolling, they hating. Menyatakan bagaimana Pakistan di mata anda. Kalau untuk pengetahuan semua lah, negara Pakistan ni memang sebenarnya terkenal dengan ketenteraan. Salah satunya negara Islam yang mempunyai kuasa nuklear. Perbelanjaan dia banyak dia pergi kepada ketenteraan. Menyebabkan bahagian lain, terutamanya bahagian pelancongan, tidak diambil berat. Sampai sekarang Hunza Valley ni tak terkenal. Tak seperti di Switzerland, di Zermatt, Mont Blanc, Venice. Dia tak terkenal macam tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Kita orang vacation ni pun dapat tahu tempat ni sebab kita buat, biasalah kita kan rare. So kita nak cari benda yang rare, so kita jumpa tempat ni. Cuma baru-baru inilah bermula dengan pelantikan Imran Khan, barulah dia membangunkan sektor pelancongan ni kepada negara luar. So jadi barulah macam Pakistan ni baru nampak, okey, kita ni ada satu aset negara iaitu sektor ekonomi pelancongan yang tak dibangunkan lagi. Kalau dulu nak pergi ke Pakistan ni, kita kena ada visa. Masalah apply visa untuk Pakistan tak sama macam apply visa untuk China. China macam agak senang lah. Macam New Zealand pun boleh buat online kan. Tetapi untuk Pakistan ni, kita kena pergi ke kedutaan Pakistan. Lepas tu bawa semua dokumen. Kemudian kena bayar kos dia kan. Kena bayar kat kedutaan lah, kedutaan Pakistan. Tapi kita tak boleh bayar dekat kedutaan. Kita kena pergi Afin Bank. Bayar kat Afin Bank, bawa receipt tu pergi ke Pakistan. Saya dulu tak tahu. Saya pergi online transfer. Kalau kita buat online transfer ke kedutaan Pakistan, so receipt online transfer tu kita kena pergi bank, minta bank cop, baru pergi balik ke kedutaan tunjuk yang okey, receipt transfer ni dah disahkan oleh bank bahawa benda tu berlaku. Saya tak tahulah, mungkin dia orang tak boleh tengok, tak pandai, tak ada main bank to you kot. Jadi leceh lah masa 2018 tu. Memang leceh nak dapatkan visa Pakistan ni. Kalau perempuan nak dapatkan visa Pakistan ni, dia akan tanya, siapa mahram kau? Macam pergi haji pula kan, macam pergi umrah. Ada traveller perempuan kalau nak pergi Pakistan sendiri, dia kena bawa parents ataupun ada surat kebenaran daripada mahram dia yang membenarkan, mengatakan dia boleh pergi Pakistan. Even kalau kita duduk Penang, daripada Penang tu turun pergi KL, pergi ke kedutaan Pakistan, bawa pasport, tunjuk muka, baru boleh dapat visa. To that level. Tapi sekarang ni dah mudah lah. Sekarang ni boleh buat secara online sahaja. Jadi mudah dah. Itu cerita pengalaman-pengalaman yang rare yang kita alami masa travel, nak pergi travel dan ketika travel di Pakistan. Okey. Okey, yang terakhir, yang paling rare lah, sepanjang kita travel ni daripada satu daerah ke satu daerah, sebagai contoh daripada Nilai nak pergi Seremban, akan ada satu checkpoint
macam sekarang pandemik ni kan, setiap daerah tu dia ada checkpoint. Contoh Sempadan Kajang. Sampai masuk Sempadan Kajang, kita punya guide lah akan cakap, dekat belakang kita ni ada 10 orang. So ini nama dia, ini pasport dia. Okey, dia pun bagi kertas tu. Okey. Kemudian daripada Kajang kita nak pergi Bangi. Dekat antara Kajang dengan Bangi tu pula ada pit stop lagi. Kena tahan lagi. Lepas tu dia pun akan check. Okey, adakah orang yang masuk Kajang tadi 10 orang dan adakah yang keluar dari Kajang tu 10 orang juga? Dan dia pula kena bagi kertas tu, pasport kita. Sebab apa ketat sangat sebenarnya pergerakan turis di Pakistan ni, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga di Swat. Swat Valley pun salah satu tempat yang cantik juga. Okey, sejarahnya untuk pengetahuan semua, sebab di situ dia kan bersempadan dengan Afghanistan. Kalau dulu Swat Valley itu pernah ditadbir oleh Taliban. Jadi ditadbir oleh teroris lah katanya. Ini sebab itu dia ada banyak pit stop untuk mengelakkan teroris yang menyelinap di kalangan turis. Menyamar untuk melarikan diri dan sebagainya. Itu yang pertama lah. Tetapi jangan risaulah, sebenarnya kalau ikutkan sejarah dah lebih 10 tahun lah tak pernah ada lagi kes teroris lah apa semua dekat Pakistan. Sebab sekarang pun Afghanistan pun dah stabil, politically dah stabil dengan kerajaan baru Taliban, dan sebelum ni pun US pegang kan. So kes teroris dah tak ada lah sebenarnya di Pakistan. Tapi dari segi sejarahnya ada dahulu. Okay, itu sebab itu kadang-kadang orang takut nak pergi Pakistan, orang dengar pelik-pelik. Akan bahaya lah apa. Tapi sebenarnya tidak. Sekarang ni lagi dengan dia dah lebih terbuka kepada teknologi dan pembangunan, sudah tak ada sangatlah teroris tu. Dan malah bila kita nak pergi ke Hunza Valley, kita akan ada satu pit stop besar di mana kita kena berhenti. Dan kita akan kena ambil gambar. Lepas tu kita kena isi borang, dan kemudian dia akan bagi kita satu kad yang macam pasport lah, khas untuk masuk ke Hunza Valley. Ini pengalaman unik lah. Dia macam contoh kita nak pergi ke Taman Negara, kita kena register apa semua, siapa, berapa ramai yang masuk, berapa lama duduk situ, kita kena tulis info tu. Sepanjang kita berjalan ni, kadang-kadang akan ada polis-polis turis, polis-polis teroris, polis yang memang khas untuk teroris ni, dia akan datang untuk buat semakan di dalam van kita. Dia akan naik, kemudian akan tengoklah muka-muka ni, muka boleh percaya ke, muka penyangak ke, muka turis ni. So macam muka saya ni, alhamdulillah lah, memang orang kata apa, muka baby face kan, so tak adalah apa nama tu, kena tahan ke apa sebagainya. Okay, so dan kemudian kebanyakan traveller yang saya bawa pula wanita, jadi tak ada isu sangat lah. Cuma hati-hati bila kena check dengan polis teroris ni. Lagi-lagi kalau anda adalah seorang wanita yang masih belum bertemu dengan tulang rusuk anda. Sebab kadang-kadang yang naiknya ni handsome. Yang polis ni dia memang muka Syarohan, muka Hithik Roshan. Sedangkan kita ni turis terus nak jadi teroris. Sebab apa? Nak kena tahan dengan abang handsome kita ni. Okey, jadi hati-hatilah. Mungkin ada yang terpesona pula kot bagi yang belum jumpa tulang rusuk. Yang dah jumpa tulang rusuk pun hati-hati, takut terlupa anda ada tulang rusuk. Syarohan pun muka biasa-biasa. Jadi orang kata apa, tak ni sangatlah. Tapi itulah sekarang ni taste anak muda sekarang bukan muka-muka Hithik Roshan kan. Bukan anak muda, dia orang suka taste muka-muka Korea sikit kan. So dekat Swat Valley ni, sepanjang kami daripada Swat Valley ni, kami diiringi ke mana saja kita nak pergi, akan ada polis yang ikut. Kita di escort. Memang terasa macam Pak Menteri lah. Jalan semua dia orang buka. Ada polis kan, kita ni kereta van kita, depan ada polis, belakang ada polis. Ni no. Dia terbuka jalan tepi sikit. Dia bukan macam tu lah bahasa Pakistan kan. Bawa kita pergi mana-mana. Memang dia jaga betul lah. Memang terasa VIP sungguh lah. Tapi itulah sebenarnya bagaimana Pakistan ni dia menjaga tetamu. Okey, menjaga kita ni sebagai turis memang sebaik-baiknya lah dari segi keselamatan, dari segi pelayanan. Itu yang seronoknya sebenarnya bila pergi ke Pakistan. Baik, jadi itulah antara pengalaman unik dan rare. Jadi kalau siapa yang nak pergi ke Pakistan, pastikan korang tengok dulu, bila tengok video-video yang saya telah buat, dan juga tengok juga persediaan sebelum pergi ke sana, supaya bila kita pergi sana kita berada dalam keadaan yang seronok. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang telah menonton sehingga habis video ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan juga sharekan video ini supaya lebih ramai orang follow Rare TV, dan biarlah kita menjadi channel travel Malaysia yang terbamai followernya di Malaysia. Boleh tak? Bantu kami. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.